أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Riyadhus Salihin siri yang ke-6 daripada hadis-hadis Babul Ikhlas wa Ihdarun Niyyah fi Jami'il A'mal wal Aqwalil Barizah wal Khafiyah. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ni panjang sedikit tapi banyak manfaatnya kepada kita. Maksudnya daripada Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadul ashratil masyhud bil jannah, salah seorang daripada 10 serangkai yang dijanjikan masuk syurga bulat-bulat. Mereka itu ialah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Talhah Al-Khair bin Ubaidillah, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian ada lagi semuanya 10 orang. 10 orang yang memang
10 serangkai daripada ahli syurga. Radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datanglah kepada saya Rasulullah sallam menziarahi saya sakit pada tahun Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi, kerana saya sangat sakit. Maka saya pun berkatalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mulihatlah apa yang terjadi pada diriku daripada kesakitan yang amat sangat. Apa yang kamu lihat ya Rasulullah? Sedangkan aku banyak harta dan tidak ada siapa yang akan mewarisi hartaku kecuali anak perempuan aku seorang saja. Bolehkah aku bersedekah dengan sepertiga daripada harta aku itu? Maka sabda Rasulullah SAW, tidak. Maka aku berkata, kalau setengah ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah SAW, tidak. Maka aku berkata lagi, kalau 1/3 ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, 1/3? 1/3 tu pun banyak ataupun besar. Kamu wahai Sa'ad, kalau kamu tinggalkan dan wariskan anak kamu dalam keadaan kaya, itu adalah lebih baik daripada mereka kamu tinggalkan mereka miskin, duk minta-minta kepada orang ramai. Dan kamu tidak ada yang kamu belanjakan, satu belanja, satu infak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kamu akan diganjarkan ke atasnya. Sehingga kan apa yang kamu suap masuk ke dalam mulut isteri kamu itu pun dikira dapat pahala. Maka kata aku pun berkata, ya Rasulullah, aku telah pun takhalluf ataupun aku tidak hadir dalam peperangan ataupun di dalam hijrah. Aku tidak hijrah bersama-sama dengan sahabat yang lain. Jadi aku telah ingkar ya Rasulullah, dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka berhijrah, aku tak berhijrah. Qala innaka lan tukhallafa lan tukhallafa. Sesungguhnya mu wahai Sa'ad, sesungguhnya kamu benar-benar tidak hadir, makna tidak berhijrah atau tidak melakukan kesilapan dengan kamu melakukan amalan semata-mata mencari keridhaan Allah, melainkan Allah Ta'ala akan tambahkan dengan amalan itu kepada kamu darjat-darjat dan juga ketinggian-ketinggian. Moga-moga apa yang kamu katakan itu, kamu tidak hadir di dalam, tidak berhijrah dan tidak hadir dalam peperangan itu, kamu telah memberi manfaat kepada orang lain dengan keadaanmu. Jadi ramai lagi orang lain boleh mengambil manfaat daripada kamu. Dan ada juga orang lain yang menjadi mudarat dengan kamu, seperti mana kaum keluarga kamu. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Maka Nabi pun berdoalah kepada sahabatnya, ya Allah, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, engkau terimalah kepada para sahabat aku hijrah mereka, wala taruddahum ala aqabihim,
janganlah engkau palingkan mereka setelah mana mereka beriman. Tetapi sebaliknya, si miskin Sa'ad bin Khawlah, yang mana Rasulullah SAW telah pun menyedihinya, telah pun mati di Mekah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi di sini kita lihat bagaimana sikap ahlul jannah, asyaratul mubasysyirin bil jannah. Maka ini memiliki keistimewaan yang tertentu. Jadi di dalam hadis ni, Sa'ad dia sakit teruk masa dalam Hajjatul Wada'. Jadi Rasulullah SAW menziarahi dia. Begitulah seorang Nabi sayang kepada sahabat-sahabatnya. Wa kana bil mu'minina raufur rahim. Nabi dengan orang-orang mukmin itu sangat-sangatlah lemah lembut dan belas kasihan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat seorang nabi, khususnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Taala, sungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu, daripada manusia sendiri, yang makan, yang kahwin, yang minum, yang jalan ke pasar, yang dapat melihat, yang juga ada syahwat untuk berkahwin, suka kepada perempuan. Ini Rasul. Tapi Rasul ini ialah makhluk yang sangat tinggi iman mereka, kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Jadi Rasulullah SAW menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada juga orang yang cuba mengutuk-ngutuk sahabat Nabi ni. Siti Aisyah, isteri Nabi, Talhah, Ubaidillah, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan mereka adalah sahabat Nabi SAW, asyratul mubasysyirin bil jannah, dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sejak di dunia ini bahwasanya mereka tu ahli syurga. Jadi dia ada harta banyak. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni harta banyak, anak perempuan dah seorang saja yang akan warisi harta benda aku. Di sana juga ada ulama mengatakan bahwasanya dia ada anak-anak yang lain. Oleh sebab itu Rasulullah SAW kata, kamu nak berikan harta benda itu 2/3 tu banyak sangat. Dia nak bagi ke anak perempuan dia 1/3 saja. Jadi 2/3 tu dia nak berikan kepada Islam. Jadi Rasulullah kata banyak sangat. Kemudian dia kata, kalau aku berikan setengah ya Rasulullah, macam mana? Rasulullah kata, setengah pun banyak. Kemudian Rasulullah, kalau aku berikan 1/3 macam mana? 1/3 pun banyak juga. Kamu kalau kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan mereka senang, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka susah, duk minta-minta ke orang. Minta-minta ni bukan bagus. Orang yang duk minta sedekah itu di akhirat besok, kata Nabi SAW, mereka malu di hadapan Allah Ta'ala. Luruh daging muka mereka, tinggal tengkorak sahaja. Oleh sebab itu para sahabat mereka sangat mulia diri, walaupun mereka tak ada benda nak makan dalam rumah. Jadi mereka ni tak pernah minta. Tak ada pakaian, sehingga kan pakaian pun tak ada. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan sahabat-sahabatnya, mereka ni pakaian, nak buat pakaian pun tak cukup kain, hanya ikat kat leher saja. Sampai maknanya bila mereka bangun daripada sujud, mereka nampak aurat mereka di sebelah belakang. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW telah pun melarang kaum wanita daripada
bangun daripada sujud sebelum kaum lelaki bangun. Kerana apa? Takut wanita melihat aurat orang lelaki, kerana mereka tidak ada pakaian. Jadi hidup Rasulullah dan para sahabat ni memang hidup yang sangat miskin. Kerana apa? Mereka berbelanja keseluruhan harta benda mereka. Bahkan kalau kaya pun mereka miskinkan diri mereka dengan mereka masukkan saham akhirat mereka ke dalam saham akhirat. Kita lihat macam Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, habis harta bendanya dibelanjakan untuk Rasulullah SAW menyebarkan Islam itu. Begitu juga Abu Bakar, 8 orang hamba yang dibelinya dengan harga yang mahal harta bendanya, dibawanya ke Madinah habis-habisan. Jadi di pada kalangan sahabat pun ada tingkatan-tingkatan ketakwaan dan keimanan mereka, dan juga sumbangan mereka terhadap Islam. Kalau Abu Bakar habis-habisan, Rasulullah habis-habisan, Rasulullah SAW habis-habisan. Satu hari Rasulullah SAW salat, selepas bagi salam tak sempat nak berzikir lagi, Rasulullah terus masuk ke dalam bilik. Para sahabat pun hairan, hari ini kenapa Rasulullah tak berzidah? Lepas solat terus masuk dalam bilik. Para sahabat pun tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku duk teringat harta benda rampasan perang dalam bilik aku. Aku takut aku mati, aku tak sempat nak belanja ke jalan Allah. Jadi Rasulullah belanjakan. Rasulullah orang yang paling tak kedekut. Rasulullah yang paling orang senang dengan Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW ini dia tawaduknya adalah sangat hebat. Tawaduk Rasulullah SAW sangat hebat, sehingga biasa Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat dia. Bila datang Arab Bedui, tanya mana satu Muhammad, kerana sama saja dia duduk dengan sahabat dia. Tak ada dia rasa lebih dia. Tak ada rasa lebih dia lain. Ini tok guru lain sedikit, tak ada. Sama saja dengan para sahabatnya. Rasulullah SAW melarang para sahabat bangun menghormati dia. Ini seorang Rasul yang sangat mulia. Para sahabat sangat kasih. Kasihnya mereka kepada Rasulullah SAW ni zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan, kasih kepada Rasulullah SAW, kasih sungguh-sungguh, wala sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW, sayang sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW. Ini para sahabat. Jadi tingkatan mereka berbelanja ke jalan Allah Ta'ala pun, kalau ikut Imam Ghazali, ada 3 peringkat orang berbelanja ke jalan Allah. Ada yang berbelanja habis-habisan macam Abu Bakar, Umar, Siti Khadijah, termasuklah Nabi mereka sendiri Rasulullah. Rasulullah SAW wafat, tidak meninggalkan apa-apa. Sabda Rasulullah, innana ma'asyiral anbiya la narisu wa la nuras. Kami para anbiya tidak mewarisi dan tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tidak mewarisi, tidak warisi. Begitulah keadaan para anbiya. Oleh sebab itu bila wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar cepat-cepat laksanakan perintah Rasulullah SAW supaya membagi-bahagikan harta benda Rasulullah SAW kepada fakir miskin. Datangnya Siti Fatimah radhiyallahu taala anha minta, maka Abu Bakar pun kata, aku telah mendengar Rasulullah SAW mengarahkan aku supaya mengarahkan kami supaya tidak membagi-bahagikan harta benda ada sebagai pusaka. Sedihlah Siti Fatimah ini menjadi modal kepada orang Syiah untuk menghentam Abu Bakar. Sebenarnya itulah ketegasan para sahabat. Walaupun Siti Fatimah minta, walaupun Abu Bakar ni seorang yang sangat kasih kepada Nabi, sehingga tawanan perang itu Abbas yang ditawan, Al-As menantu Rasulullah ditawan dalam perang Badar itu, Abu Bakar tak gamak nak pancung mereka ataupun tak gamak nak dihukum mereka. Nasihatnya Rasulullah, yang mana yang miskin itu kita lepas, yang mana yang kaya itu kita suruh bayar fidyah, yang mana yang
yang pandai, ada ilmu dan miskin tu kita suruh ajar anak kita 10 orang. Kenapa? Ada keluarga Rasulullah dalam tu, iaitulah bapa saudara Rasulullah Abbas, yang mana mereka datang berperang itu bukanlah dengan kerelaan mereka, tetapi dipaksa oleh Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Ya. Jadi begitulah, bukan tak kasihnya Abu Bakar kepada anak Rasulullah SAW, Fatimah itu. Rasulullah mengasihi Rasulullah itu semua sekali dengan keluarganya. Mereka sahabat adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang Syiah ambil ayat Quran, wa warisa Sulaimanu Dawuda. Ambil ayat tu. Siapa kata hadis mana ini? Hadis apa ni? Ni Bukhari memang munafik, dia kata. Tak boleh pakai. Ni jahatnya orang Syiah ni. Ke Imam Bukhari itu kita kira sebagai Amirul Mukminin fil hadis, orang yang telah diijma'. Tidak ada kitab bawah langit yang paling sahih selain pada Quran ialah Sahih Bukhari. Kalau kita nak bandingkan Sahih Bukhari dengan kitab Al-Kafi mereka, itu jauh langit dengan bumi. Dalam Sahih Bukhari itu ada meriwayatkan daripada Ahlul Bait. Dalam Al-Kafi tidak ada seorang pun Ahlul Bait dalam sanad mereka. Ini pendusta, pembohong. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni, kalau Sayyidina Umar pun habis-habisan. Sehingga matinya Sayyidina Umar itu tak sempat nak bayar pajakan tanah sewa dia. Sehingga dipesan kepada Abdullah bin Umar, tolonglah bayar. Dan para sahabat telah mengumpulkan membayar balik hutang Sayyidina Umar itu. Kalau kau tak boleh bayar, mintalah keluarga kita bayar. Kalau keluarga kita tak boleh bayar, mintalah Bani Adi tolong bayar hutang aku ini. Ini Sayyidina Umar. Habis-habisan harta bendanya dibelanja ke jalan Allah. Maka ini ialah orang yang betul-betul yakin dengan akhirat. Yakin kehebatan akhirat. Begitu juga Abdurrahman, Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dengan harta bendanya sampai dijamin masuk syurga, dikasihi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bagi 2 orang anak dia. Rasulullah kata, kalau ada lagi anak aku, wahai Uthman, aku berikan kepada kamu. Dia telah membantu Islam. Dia membeli air perigi yang daripada Yahudi itu untuk orang Islam, untuk penduduk Madinah. Dia telah berbelanja begitu besar, berjuta-juta bilion yang dibelanjakan untuk membeli kelengkapan peperangan, dan bekalan-bekalan kepada fakir miskin. Biasa sekali bila dalam keadaan maja'ah di Madinah, kebuluran di Madinah, masa Rasulullah SAW tengah berkhutbah Jumaat,